Mati Allah. Pada hari ini kita meneruskan pengajian selepas kita ulang kaji sedikit apa yang telah kita kupaskan pada pertemuan kita yang lalu. Pada hari ini kita meneruskan pengajian di mana kita mengetahui bahawasanya nokta C, tempat-tempat yang kita dilarang mendirikan solat seterusnya. Penulis mengatakan di muka surat 71, kita sedang kupaskan di kitab Fiqh Sunnah tulisan Al-Imam Syed Sabiq rahimahullah. Dari Zaid bin Jubairah, dari Daud bin Husain, dari Ibnu Umar bahawasanya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yusalla fi sab'ati mawatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita mendirikan solat di 7 tempat. Apakah 7 tempatnya? Fi mazbalati wa fil majzarati wa fil maghbarati wa qari'atil tariq wa fil hamam wa fi aqanil ibl wa fawqa dhahri baitillah. Jadi kita lihat satu persatu. Dalam hadis ini disebutkan bahawasanya naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an yusalla fi sab'ati mawatin, melarang kita daripada mendirikan solat di 7 tempat ini. Apakah dia? Pertama, fi mazbalati. Yang dimaksudkan fi mazbalati adalah tempat pembuangan sampah. Mazbalah tu tong sampah. Tempat kalau kita lihat konteks kita di Singapura ni, kalau kat HDB flat tu kan ada tempat buang sampah, ada satu yang diorang tolak sampah-sampah, lepas tu dia buang-buang sampah kat sana. Kenapakah kita dilarang mendirikan solat di situ? Antara lain ada 2 sebab. Pertama, di situlah tempat pembuangan sampah, dan pembuangan sampah tempat kotoran, tempat najis, banyak perkara-perkara yang kita tidak tahu kekotoran yang ada di sana. Kedua, tempat di situ apabila tempat pembuangan sampah pastilah akan mendatangkan bau busuk. Apabila bau busuk, maaf kata, ianya kadang-kadang disebabkan bakteria dan sebagainya, akan mendatangkan 2 perkara. Pertama, akan tidak memberikan kekhusyukan, dan kedua, boleh mendatangkan penyakit. Jadi atas dasar demikian, kita dilarang mendirikan solat di mazbalah. Katakan telah masuk waktu solat, kita berada di luar. Kalau kita bekerja di kawasan tersebut atau kita melalui kawasan tersebut telah masuk waktu solat, apa yang boleh kita lakukan? Kita tak semestinya tunaikan solat di dalam tempat pembuangan sampah, kita boleh keluar. Kalau konteks Singapura, kita boleh pergi blok sebelah, di bawah blok situ kan ada tempat void deck, tunaikan solat di sana. Maka di sini para jemaah, secara umum tempat kotoran, pembuangan sampah atau di mana tempat situ ada banyak kekotoran, pada masa yang sama di tempat itu juga boleh mendatangkan penyakit disebabkan kotoran di sana, bakteria, pada masa yang sama ianya boleh menjejaskan kekhusyukan kita. Maka nescaya janganlah kita mendirikan solat di tempat tersebut. Jadi Nabi SAW melarang. Naha an yusalla fi sab'ati mawatin. Naha berarti Nabi melarang kita mendirikan solat di 7 tempat. Pertama, fi mazbalah, yakni tempat pembuangan sampah. Kedua, fil majzarah. Apa yang dimaksudkan dengan majzarah? Majzarah ini adalah tempat penyembelihan, abattoir, tempat penyembelihan binatang. Kita mengetahui tempat penyembelihan binatang, apabila binatang itu disembelih, kita kena memutuskan saluran pemakanannya, saluran pernafasannya, dan kedua urat walijainya akan tersembuhlah, darah akan mengalir, darah akan tersembur. Jadi atas dasar demikian, kita kena berhati-hati kalau kita tunaikan solat di tempat sedemikian. Ada beberapa perkara. Pertama, pasti ada kekotoran. Kerana tempat situ tempat penyembelihan, binatang sembelih, keluar najis, keluar air kencing, keluar maaf kata taiknya, keluar darah terpancut. Jadi darah terpancut ni semua adalah najis. Maka atas dasar demikian, dilarang kita mendirikan solat di tempat penyembelihan binatang.
Kalau tempat penyembelihan binatang itu para jemaah yang dirahmati Allah, dianya berbentuk satu bangunan, ada kawasan penyembelihan, slaughtering place, tetapi ada office. Kalau kita kerja di tempat itu, kita kebetulan berada di office, tak ada masalah untuk kita tunaikan solat di office. Jadi maksudnya bukan bangunan tempat penyembelihan tadi, akan tetapi the very place yang kita menyembelih. Kerana tempat situ akan ada najis, akan ada darah dan sebagainya. Jadi kita kena memahami, sama juga perbincangan kita apabila kita katakan tempat penyembahan orang-orang Yahudi dan Nasrani dan sebagainya. Jadi tempatnya itu tak boleh, akan tetapi kalau ada ofisnya dan sebagainya, dibolehkan kita mendirikan solat walaupun di bangunan tempat penyembelihan. Apabila kita katakan tempat penyembelihan akan ada darah terpancut dan sebagainya, alhamdulillah, masalah ini telah kita kupaskan dalam bab najis dahulu. Darah, adakah darah itu najis? Telah kita kupaskan. Antara darah yang najis adalah darah yang memancut. Yakni darah yang menajis itu adalah antara lain para mufassirin menjelaskan darah yang memancut ketika penyembelihan. Ini yang terang-terang najis. Akan tetapi kalau darah kita yang sedikit, maka ianya dimaafkan, itu tidak dikatakan sebagai najis. Katakan seorang yang sedang solat tanpa dia perasan atau sebagainya, dia garuk tangan dia, lalu keluar darah. Dia pakai baju warna putih atau dia pakai telepon, nampak satu dot darah. Satu dot. Ataupun nampak ada patches of blood. Kerana mungkin tadi tangannya berdarah ataupun dia garuk atau sebagainya. Darah sedemikian tidaklah dikatakan sebagai najis. Jadi kita kena fahamlah para jemaah, yang dikatakan najis itu adalah darah yang memancut ketika penyembelihan. Maka antara tempat yang kita dilarang mendirikan solat adalah majzarah ataupun tempat penyembelihan haiwan. Dan juga disebutkan di sini, naha an yusalla fi sab'ati mawatin, dilarang kita mendirikan solat, antaranya adalah wa fil maqbarah. Maqbarah adalah perkuburan. Telah kita kupaskan masalah mendirikan solat di maqbarah, di perkuburan pada pertemuan kita yang lalu. Wa qari'atit tariq, kita dilarang mendirikan solat di tengah jalan. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita mengetahui bahawasanya tunaikan solat, umat Islam nak tunaikan solat tak semestinya kena tunaikan solat di masjid. Kita boleh tunaikan solat di mana jua sekalipun, selagi mana tak nampak najis. Tak nampak najis, hukum asal suci. Katakan kita berada di bilik darjah ini, nampak najis tak? Tak nampak najis. Tak nampak najis, hukum asal suci. Kita boleh tunaikan solat kat situ. Tapi ustaz, kat sini kan nanti ada budak-budak lalu lalang tak pakai apa dia, tak cuci kaki, dia mungkin kakinya daripada luar, jadi tak tahu ada kotoran ke tidak. Persoalan, nampak najis ke tidak? Tak nampak najis, suci. Begitu juga kita berada di mana sekalipun. Kita berada katakan di airport, nak berangkat, kemudian dah tiba waktu solat, nak tunaikan solat jamak qasar. Kita nak pergi musola tinggal 2 kat terminal 3 jauh. Jadi kita dah betul-betul tempat boarding room. Jadi kita pergi one corner kat sana ke, one corner kat sini ke, kita tengok kiblat, boleh tak solat di sana? Boleh solat, tak mengapa. Di mana jua sekalipun kita boleh tunaikan solat. Ini contoh para jemaah. Jadi begitu juga kalau kita kebetulan berada di satu tempat, kemudian telah masuk waktu, kita nak balik rumah tak sempat, waktu dah dekat habis, kita stop kat kapal, kita solat kat bawah blok. Sebaiknya kalau kita ada sejadah, alhamdulillah lebih baik. Sentiasa kalau kita naik kereta ke, naik motor ke, sentiasa ada sejadah. Letak kat kereta dan motor lah. Jadi tiba waktu solat, kita boleh tunaikan solat. Jadi di mana juga kita boleh tunaikan solat. Namun tak boleh kita tunaikan solat tempat orang lalu lalang. Jadi kita kena maksudnya peka lah. Kita jangan jadi seorang Muslim yang menyusahkan orang atau memberi nama buruk kepada agama Islam. Kat situ orang nak jalan lalu lalang,
kat situ juga kita tunaikan solat. Habis orang macam mana? Maksudnya demikian. Ataupun kita katakan, Ustaz, kita boleh tunaikan solat kat mana sekalipun. Jadi saya tengah drive ni, kat expressway, saya pergi tempat expressway shoulder, kita tunaikan solat kat situ. Jadi kononnya, iman kuatlah kononnya. Awak buat demikian, membahayakan diri awak sendiri dan membahayakan orang lain. Ini bukan iman kuat. Ini tak gunakan ilmu, tak ada ilmu. Jadi maksudnya di sini, kita tidak boleh membahayakan orang lain, pada masa yang sama tidak boleh mendatangkan kemudaratan kepada diri sendiri atau memberi kemudaratan kepada orang lain. Nak tunaikan solat, pergi one corner, solat. Tempat expressway, tempat jalan raya, tempat lalu lalang orang ramai, jangan tunaikan solat kat situ. Kalau kita berada di shopping mall, tempat lalu lalang orang, jangan solat. Kita pergi one corner, masuk kat belakang atau pergi tempat emergency staircase mereka, tunaikan solat. Demikian para jemaah. Jadi tempat orang lalu lalang kita tidak boleh mendirikan solat. Wafil hammam. Juga antara tempat yang dilarang adalah hammam. Hammam ini adalah toilet. Jadi toilet ini kita kena lihat secara umum tak boleh. Takkanlah kita nak tunaikan solat di toilet. Dah tak ada tempat lain lagi ke? Kalau kita boleh tunaikan solat kat luar, alhamdulillah, solatlah kat luar. Toilet itu tempat bernajis. Namun apabila kita katakan toilet, kita nak kena faham apa yang dimaksudkan dengan toilet. Jadi seperti mana kita bincangkan minggu yang lalu, toilet kita zaman sekarang kat shopping mall ke, bahkan kat masjid ke, kat mana sekalipun kita masuk toilet. So toilet, jadi apabila kita masuk toilet itu ada tempat cuci tangan, tempat basuh tangan. Kemudian kita masuk dalam cubicle. Yang dimaksudkan hakikatnya, toilet tu adalah yang masuk cubicle. Itu toilet. Yang kat luar tu sebenarnya bukan toilet. Tempat tu kita katakan washroom lah. Toilet ni tempat kita buang air besar, buang air kecil, itulah dia toilet. Jadi kita kena faham. Kalau zaman dulu, dia tak ada toilet macam ini di zaman kita. Toilet mereka tu nak buang air kecil, buang air besar, pergi kat hutan, korek lubang. Korek lubang, dia buang air kecil, buang air besar, timbus balik. Itu toilet dia tempat dia buang air kecil dan buang air besar. Jadi maksud toilet adalah tempat buang air kecil dan buang air besar itulah. Jadi apabila dia dah bangun, dia bergerak, kawasan yang lain tempat hutan tu bukan toilet, tu hutan. Betul kan? The whole thing adalah hutan. Yang toilet adalah tempat dia buang air kecil dan buang air besar. Maka dari itu, zaman kita, apabila kita katakan toilet, itulah dia. Yang tempat buang air kecil, buang air besar. Jadi kalau kita kebetulan bawa kitab atau sebagainya, macam mana ni nak masuk toilet? Jadi kalau kitab kita bawa masuk ke dalam the gents ataupun the ladies area, kemudian kita letak tempat washroom, tempat cuci tangan, tak ada masalah. Kerana itu bukan toilet. Toilet yang kita dilarang adalah apabila kita masuk cubicle, itulah dia yang dikatakan sebagai toilet. Maka dengan demikian, tak wajarlah seseorang yang nak tunaikan solat, takkanlah tempat, maaf kata, lubang jamban tu, dia solat kat situ. Betul kan? Maka katakan atas sebab-sebab tertentu. Katakanlah atas sebab-sebab tertentu, betul-betul kat luar dah tak ada tempat. Seorang ni bertugas kat luar tu, katakan ada majlis keramaian, nak duduk, katakan one corner pun semua standing area sajalah. Betul-betul tengah ada event ataupun kat luar tu tengah ada bahaya atau sebagainya. Jadi macam mana? Jadi dalam hal ini pada jemaah yang dirahmati Allah, kalau dia berada dalam keadaan darurat, nak tunaikan solat, kat luar dah tak ada tempat, office tak ada, semua tak ada, waktu dah nak habis, boleh tak ditunaikan solat dalam toilet tadi? Di sini seperti yang saya katakan, toilet tu apa? Toilet tu the cubicle. Kalau dia masuk, kebetulan kat sana ada 5 cubicle, kat sini tempat cermin, tempat cuci tangan, dia pergi one corner, dia letak sejadah, sebenarnya diperbolehkan. Itu bukan toilet, itu washroom. Ataupun hakikatnya, kalau pintu dia tak ada pun, itu hanya tempat cuci tangan.
Toilet tu hanyalah apabila kita masuk ke dalam cubicle seperti mana yang telah kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bissawab. Wa fil aqtanil ibl, dan juga tempat pembaringan unta atau tempat kandang unta atau tempat tinggalnya unta. Kita dilarang mendirikan solat. Kenapa kita dilarang mendirikan solat di tempat pembaringan unta? Di sana ada beberapa perbincangan ulama. Ada yang membincangkan, terutama sekali ada hadis di mana Rasulullah SAW membenarkan tunaikan solat di kandang kambing, tapi tak benarkan tunaikan solat di kandang unta. Kenapakah demikian? Ada beberapa penafsiran yang maksudnya di situ, tetapi secara umum unta ni apabila para sahabat, kenapa disebutkan unta tak sebutkan rimau? Kita dilarang tunaikan solat di tempat pembaringan unta. Nabi tak katakan dilarang mendirikan solat di tempat pembaringan harimau. Habis harimau boleh kan? Habis Nabi tak larang harimau, tapi larang unta. Nabi SAW menyebutkan tentang unta pasal di zaman Nabi SAW memang mereka ada memelihara unta. Ada memelihara kambing, unta, lembu ni tempat ni semua binatang-binatang pemeliharaan, binatang ternakan. Jadi Nabi katakan sebutlah pasal unta. Pada ketika itu mereka tak piara harimau, singa. Jadi tak disebutkan tentang harimau dan singa. Memang ada larangan untuk mendirikan solat di tempat pembaringan unta. Antara lain kerana apa? Unta ni adalah satu binatang yang tak boleh predict, unpredictable. Jadi kalau seseorang itu, para sahabat, kalau tunaikan solat di tempat pembaringan unta, antara lain mereka tidak akan dapat kekhusyukan. Any moment unta tu boleh datang, boleh tendang dia. Jadi antara lain, ini antara tafsiran ataupun yang disebutkan dalam sebahagian kitab. Kenapa diperbolehkan tunaikan solat di tempat pembaringan kambing dan bukan unta? Dan pada masa yang sama yang dibolehkan kambing tu bukan berarti tempat yang najis lah. Tetapi secara umum binatang kambing dan unta ada sedikit perbezaan. Kambing tu kalau dia jinak okey, alhamdulillah, tapi dia tak jarang untuk tendang daripada belakang, back kick. Tapi kalau unta memang tak dapat dinafikan, is unpredictable. Walaupun unta tu jinak atau sebagainya, kadang-kadang dia duduk, dia makan, dia boleh tendang atau sebagainya. Maka atas dasar demikian, solat di tempat kandang atau pembaringan pemakanan unta itu boleh menjejas kekhusyukan. Atas dasar demikian, ianya dilarang. Wa fawqa dhahri baitillah, dan juga kita dilarang mendirikan solat di atas Kaabah. Jadi kalau kita di atas Kaabah, kita dilarang mendirikan solat. Macam mana kalau kita, pertama sekali apabila kita nak cakap dilarang mendirikan solat atas Kaabah, adakah kita pergi atas Kaabah? Tak ada pergi atas Kaabah pun, jadi tak ada masalah lah perkara sedemikian. Cuma kalau kita berada di dalam Kaabah, bagaimana? Kalau kita berada di dalam Kaabah, kita kalau nak tunaikan solat, boleh tunaikan solat sunat, tetapi solat fardu jangan tunaikan di dalam Kaabah. Solat fardu kita tunaikan solat, kita kena tawajjuh, kita kena memandang ke arah kiblat, memandang ke arah Kaabah. Kalau solat fardu kita memandang ke arah Kaabah, begitu juga solat sunat. Tetapi maka atas dasar demikian kita dilarang mendirikan solat fardu atau solat sunat di atas Kaabah atau di dalam Kaabah. Cuma kalau kita berada di dalam Kaabah, maka kita boleh tunaikan solat sunat, kerana apabila masuk ke dalam Kaabah, Nabi SAW pernah mendirikan solat sunat. Maka kita kalau nak tunaikan solat sunat ketika berada di dalam Kaabah, boleh kita tunaikan solat sunat di situ. Berapa keraplah kita dapat masuk Kaabah. Kalau kita berada di Mekah atau kebetulan kita tunaikan umrah atau haji dan kita berada di sisi Kaabah Baitullah, kalau kita betul-betul nak masuk ke dalam Kaabah, sebenarnya boleh. Apa yang boleh kita lakukan? Kita pergi ke kawasan Hijr Ismail. Masuk ke dalam Hijr Ismail. Kerana Hijr Ismail itu adalah sebahagian daripada Kaabah. Hijr Ismail itu yang mana? Kalau kita tengok Kaabah tu kan, berbentuk kotak. Kemudian di sebelah
depends macam mana kita berdiri lah. Di sebelah kanan atau ke kiri itu ada semicircle. Kalau kita masuk ke dalam situ, itulah Hijr Ismail. Kita masuk ke dalam situ, itulah sebenarnya Hijr Ismail hakikatnya adalah sebahagian daripada Kaabah. Jadi apabila seseorang kalau nak masuk Kaabah, masuklah Hijr Ismail. Dia sebenarnya itu sebahagian daripada Kaabah, cuma mengikut riwayat ketika Kaabah itu dibangunkan, mereka hanya mencari harta yang benar-benar yang halal. Yang syubhat semua mereka tak nak gunakan untuk bangunkan Kaabah. Jadi pada ketika itu, mengikut riwayat, mereka kekurangan harta, kekurangan ongkos untuk bangunkan Kaabah. Jadi mereka dapat bangunkan Kaabah di bahagian depan, tetapi kawasan Hijr Ismail tak dapat dibangunkan. Demikianlah halnya. Jadi hakikatnya Hijr Ismail itu adalah sebahagian daripada Kaabah, Kaabah Baitullah. Maka atas dasar demikian, kalau kita nak tunaikan solat fardu, jangan tunaikan solat di dalam Hijr Ismail. Tetapi kalau kita nak masuk berada dalam Hijr Ismail, kita tunaikan solat sunat, diperbolehkan. Wallahu a'lam. Jadi penulis mengatakan, muka surat 72, alasan dilarang mengerjakan solat di tempat pembuangan sampah dan penyembelihan binatang disebabkan tempat tersebut merupakan tempat najis. Seperti mana yang kita mengetahui dan tidak kita nafikan. Di tempat tersebutlah tempat najis. Oleh itu diharamkan mengerjakan solat di tempat tersebut jika tiada tirai. Sebaliknya, jika seseorang memasang tirai sebagai penghalang, maka menurut pendapat majoriti ulama, hukumnya makruh, dibenci, tetapi diperbolehkan solat. Tetapi menurut Imam Ahmad dan Imam Zahiri, hukumnya adalah tetap diharamkan walau dalam keadaan apa jua sekalipun. Jadi maksudnya mengenai tempat pembuangan sampah, yang penting kita kena pastikan tempat yang kita dirikan solat adalah bersih. Baik. Antara lain, alasan dilarang mengerjakan solat di tempat pembaringan unta disebabkan ia merupakan tempat yang dikhususkan kepada bangsa jin, mengikut penulis lah ya. Tetapi sebahagian ulama mengemukakan alasan yang berlainan. Oleh itu, mengerjakan solat di tempat tersebut sama hukumnya dengan solat di tempat pembuangan sampah atau tempat penyembelihan haiwan. Ada hadis yang lain di mana ada menyebutkan bahawasanya solat di tempat kambing itu mendatangkan kekhusyukan, tetapi tidak bukan pada tempat pembaringan unta. Seperti yang saya katakan, dia boleh menjejas kekhusyukan kita. Nokta seterusnya, alasan dilarang mengerjakan solat di tengah jalan kerana dia merupakan tempat berlalu lalang, gangguan, dan tentunya akan mengganggu kekhusyukan. Jadi kita solat di tempat berlalu lalang, kita tak khusyuk, orang lain pun terganggu dan sebagainya. Dan seterusnya, alasan dilarang mengerjakan solat di atas Kaabah disebabkan seseorang yang mengerjakan solat di atas Kaabah sudah pasti tidak dapat menghadap ke arah kiblat kerana dia mengerjakan solat tanpa arah. Padahal syarak memerintahkan kaum muslimin agar mengerjakan solat menghadap ke arah Kaabah. Oleh itu, banyak ulama yang berpendapat tidak sah mengerjakan solat di atas Kaabah. Tetapi mazhab Hanafi membolehkan meskipun mereka tetap memandang makruh disebabkan perbuatan tersebut dianggap tidak menghormati Kaabah yang mulia kalau mereka berada di atas Kaabah memanjat Kaabah. Alasan dilarang mengerjakan solat di tempat pemandian disebabkan ianya tempat najis. Maka makruh dikemukakan oleh majoriti ulama sekiranya di tempat tersebut tidak terdapat najis. Oh, ada yang terakhir tadi ya. Okey, baik. Tetapi Imam Ahmad, mazhab Zahiri dan Abu Thawr berpendapat bagaimanapun mengerjakan tempat di tempat pemandian adalah tidak sah sama sekali. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, daripada sini dapat kita lihat secara umum kita tidak boleh mendirikan solat di tempat yang bernajis. Kita tidak boleh mendirikan solat di tempat yang boleh menjejaskan kekhusyukan dan sebagainya. Jadi carilah tempat yang khusyuk. Betul tak? Tempat yang kita dirikan solat di rumah, khusyuk ke tak khusyuk? Kadang-kadang rumah kita diisi dengan berbagai perkakas. Sampai kita nak tunaikan solat pun tak ada tempat. Bilik
katil king size, kemudian wardrobe, kemudian dah tak ada tempat untuk tunaikan solat. Nak tunaikan solat kat sini pun tak boleh. Nak tunaikan solat kat situ pun tak boleh. Jadi kalau dapat setidak-tidaknya dapat tunaikan solat tempat yang boleh mendatangkan kekhusyukan. Tempat yang kalau kita tunaikan solat kemudian kat depannya ada perkakas-perkakas ataupun ada kontainer-kontainer ataupun kotak-kotak yang tak tahu bila boleh jatuh. Jadi ketika kita tunaikan solat pun tak khusyuk. Makruh pun. Jadi kalau dapat kita bersihkanlah satu corner tu, tempat di rumah kita di mana agak-agak kita dirikan solat, dapat solat dengan khusyuk walhamdulillah. Baik, kita sedang bincangkan tentang tempat-tempat yang dilarang kita mendirikan solat. Tadi tempat yang dilarang adalah di atas Kaabah, di solat di dalam Kaabah. Mengerjakan solat di dalam Kaabah adalah sah. Ya. Sama ada solat fardu maupun solat sunat. Sebaiknya solat fardu janganlah. Kalau kita nak solat sunat diperbolehkan. Dari Ibnu Umar katanya, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bait. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika masuk ke dalam Kaabah bersama Usama bin Zaid, Bilal dan Uthman bin Talha. Kemudian mereka menutup pintu Kaabah. Setelah dibuka kembali, sayalah orang pertama yang masuk ke dalam Kaabah. Lalu aku bertanya kepada Bilal. Dia tanya kepada Bilal lah. Apakah tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan solat di sini? Hal shalla Rasulullah? Adakah Nabi tunaikan solat? Bilal mengatakan, "Na'am." Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tunaikan solat, baginda mengerjakan solat di antara dua tiang Yamani ini. Jadi maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam tunaikan solat. Jadi apabila kita masuk ke dalam Kaabah, kita kalau nak tunaikan solat, nak pandang mana? Kita kalau luar Kaabah, pandang solat, pandang Kaabah. Kita dalam Kaabah, nak tunaikan solat, nak pandang mana? Jadi Nabi SAW tunaikan solat di antara dua tiang Yamani. Dua tiang Yamani itu kat mana? Baik, kalau kita pernah pergi umrah, kita tawaf, katakan di Kaabah. Ini Hijr Ismail, betul tak? Jadi kalau kita tawaf tu, sebab tu tak boleh tawaf masuk dalam. Tak sah. Kerana Hijr Ismail pun adalah sebahagian daripada Kaabah. Kita kena tawaf mengelilingi Kaabah. Ini Hajar Aswad. Betul kan? Ini Hajar Aswad, ni rukun Yamani. Jadi sebagai ulama mengatakan berdasarkan hadis Nabi SAW tunaikan solat di antara dua rukun. Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Wallahu a'lam bishawab. Ini kalau kita berada di dalam Kaabah. Jadi kalau kita masuk ke dalam Hijr Ismail, kita pandang begini juga. Tunaikan solat. Betul kan? Jadi kita pandang solat begitu. Cuma sebagai ulama mengatakan kita tunaikan solat, Nabi tunaikan solat itu Nabi SAW tunaikan solat sunat, masuk ke dalam Kaabah dan bukan tunaikan solat fardu. Wallahu a'lam. Untuk hari ini apabila nak tunaikan solat, apabila tiba masuk waktu, para petugas akan memberi ruanglah dan mereka tak akan benarkan sesiapa masuk ke dalam kawasan Hijr Ismail. Semua tunaikan solat di luar kawasan Hijr Ismail dan di luar kawasan Kaabah, memandang ke arah Kaabah. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah. Ada soalan di sini sebelum kita sambung perbincangan? Baik, kalau tidak kita sambung perbincangan kita ke muka surat 75. Muka surat 75, tajuk seterusnya adalah tirai di hadapan orang yang mengerjakan solat. Jadi kalau kita sedang mengerjakan solat, apa hukumnya? Adakah kita kena meletakkan tirai atau sutrah sebagai penghadang? Secara umum para jemaah yang dirahmati Allah,
apabila seseorang itu menunaikan solat, sebaiknya dia kena ada sutra, ada penghalang di antara dirinya supaya orang tahu dia tunaikan solat, orang tak akan lalu di hadapan beliau yang sedang tunaikan solat. Jadi kalau kita nak lalu, kita akan lalu di luar sutranya tadi, di luar kawasan kalau tiang dia yang ditunaikan solat itu. Jadi sutra ini atau tempat untuk menandakan bahawasanya dia sedang tunaikan solat, kalau dia telah letak sutra tersebut, tak boleh kita masuk in between. Cuma sutra itu apakah bentuknya? Adakah dia tu mesti bentuk tiang, atau adakah dia tu mesti berbentuk tombak, atau ada yang mengatakan letak zaman ketika mereka pergi berjihad mereka letak pedangnya, atau adakah sejadah itu memadai dan sebagainya, akan kita kupaskan. Pertama sekali, muka surat 75 bahagian A, hukumnya. Seseorang yang mengerjakan solat disunatkan memasang tirai di sebelah hadapannya sehingga dapat menghalangi orang yang ingin melintas di hadapannya, serta dapat mencegah penglihatan daripada melihat perkara-perkara yang berada di balik tirai itu. Ini berdasarkan hadis Abu Sa'id bahawasanya Rasulullah SAW telah bersabda, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah wal yadnu minha." Apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan solat, sebaiknya dia memasang tirai, memasang sutra di sebelah hadapannya terlebih dahulu dan mendekati ke arah dinding. Jadi di sini para jemaah kita dapat lihat, kalau kita tunaikan solat, sebaiknya katakanlah ya, contoh kita berada di bilik ini, dewan, sesuatu dewan, kita kalau nak tunaikan solat, katakan kita tunaikan solat kat tengah, orang kalau lalu-lalu macam mana? Nanti mungkin akan dua perkara berlaku. Dia mungkin akan lalu di hadapan kita tunaikan solat. Kita tunaikan solat kat situ. Dia nak lalu sini, berapa jarak agak dia nak kasih. Dia akan lalu di hadapan kita. Kedua, akan menjejas kekhusyukan kita. Kita solat tengah-tengah sana, orang lalu, kita tengok. Ini jalan pun slow pula. Dia tu pula jalan tertonggik-tonggik. Dia ni pakai baju warna hijau. Semalam baju sama, ni hari baju sama. Kemarin baju sama. Jadi terjejas. Jadi kalau kita nak tunaikan solat, maka sebaiknya kita maju ke hadapan solat betul-betul memandang ke tembok. Orang tak akan lalu di balik tembok. Maksudnya kita dah tembok tu, dah depan, orang tak akan tolak kita, dia mati-mati nak lalu depan kita. Alhamdulillah. Kedua, kita pun tak terjejas. Orang lalu belakang kita, tak lalu depan kita. Dia nak jalan slow ke, nak jalan tertunggik-tunggik ke, nak jalan, itu urusan dia. Contoh pada jemaah. Jadi atas dasar demikian, kita disunatkan apabila ada tembok tu act sebagai sutra yang kita dituntut melaksanakannya. Jadi Rasulullah menyebutkan dalam hadis ini, "Idza shalla ahadukum", apabila salah seorang di antara kalian solat, falyusalli ila sutra, maka hendaklah dia solat memandang ke arah sutra tu. Ini datangnya hukum sutra. Datang hukum tuntutan nak kena adakan sutra, nak kena adakan satu perisai ke satu tembok penghalang apabila kita mendirikan solat. Dari Ibnu Umar pula katanya, apabila Rasulullah SAW hendak pergi mengerjakan solat hari raya, baginda menyuruh membawa tombak, lalu diletakkan di sebelah hadapan baginda SAW. Kemudian baginda mengerjakan solat sambil menghadap ke arahnya, sedangkan para sahabat bermakmum di belakang baginda. Hal ini pernah baginda lakukan ketika dalam keadaan musafir, yang kemudiannya diamalkan oleh para pemimpin umat Islam. Jadi Rasulullah SAW suruh dan baginda letak tombak. Letak tombak tu apa? Kalau zaman dulu yang dikatakan tombak tu, yang panjang tu kat depan dia arrow, lembing ke arrow yang campak terus orang
mati tu kan, ketika di berjihad. Jadi maksudnya para jemaah, kita Nabi SAW ada lembing ke tombak tu, letak hadapan, lalu tunaikan solat. Itu sutrahnya. Jadi maksudnya Rasulullah SAW lakukan demikian, tetapi para sahabat tidak letak sutra, tak letak lembing setiap orang. Jadi para sahabat tunaikan solat berjemaah. Sutra mereka itu adalah jemaah saf hadapan adalah sutra bagi saf kedua. Saf kedua adalah sutra bagi saf ketiga. Maka seterusnya. Jadi alhamdulillah. Cuma imam tak ada sutra. Maka atas dasar demikian Nabi SAW meletak lembingnya atau tombaknya atau cacatkan sesuatu sebagai penghadang, sebagai penanda supaya orang tak lalu di hadapan ketika kita mendirikan solat. Demikian para jemaah. Jangan pula lepas ni ada orang nak pergi masjid, dia bawa tombak ke lembing ke apa. Pasal Nabi ni ikut sunnah ni. Jadi kita ikut sunnah, kita baca hadis, kita kena faham juga konteks. Tak boleh ikut literally saja. Tak disebutkan dalam sini. Hadis Nabi SAW tadi apabila kita katakan pas mengenai kandang unta tu, ada hadis Nabi SAW menyuruh tunaikan solat di kandang kambing, jangan tunaikan solat di kandang unta. Cuma tak disebutkan dalam hadis dalam kitab kita lah. Kalau kita baca hadis literally, Nabi suruh tunaikan solat di kandang kambing. Jadi kita sunnahnya nak tunaikan solat di kandang kambing. Nak cari mana kandang kambing, Nabi suruh kita tunaikan solat di kandang kambing. Jadi kita kena faham apa juga hadis, ada konteksnya. Maksud di sini kandang kambing tu kalau dibandingkan dengan kandang unta, dan kita kena faham juga kandang kambing itu adalah kandang kambing yang telah dibersihkan, contohlah. Jadi semua ada konteks apabila hadis-hadis yang kita baca. Kadang-kadang tak boleh ambil secara literally saja. Jadi perbincangan kita di sini adalah mengenai tombak ni. Jadi ianya dijadikan sebagai penghalang, sebagai sutra ketika mendirikan solat. Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat memasang tirai atau sutra disunatkan apabila dikhawatiri akan ada orang yang lintas di hadapannya. Kalau kita bimbang ada orang yang akan melintas di hadapan kita, maka kita kena letak sutra. Tetapi sekiranya tidak ada orang lain yang akan melintas di hadapannya, tidaklah disunatkan. Kalau kita tahu tak ada orang lain yang akan melintas, kita memang seorang berada di situ, maka tak perlu kita letakkan sutra. Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas yang meriwayatkan bahawasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fadha. Pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat di tanah lapang. Dan di hadapannya tidak terdapat sesuatu apa jua pun. Dan Nabi tidak letak sutra. Hadis ini Nabi letak tombaknya tadi. Hadis yang lain Nabi tak letak tombak. Jadi menunjukkan meletakkan sutra tu bukan satu kewajipan. Kita agak-agak, maksudnya kita lihat pada keadaan. Kalau kemungkinan akan ada orang lalu lalang, kita letak sutra. Kalau tak ada orang lalu lalang, memang tak ada orang pun, tak perlu letak sutra. Maka persoalan kita hari ini, apabila kita tunaikan solat di masjid, apabila kita tunaikan solat di rumah, atau apabila kita tunaikan solat, adakah wajib kita letakkan sutra? Kalau wajib kita letakkan sutra, kita kena ada sesuatu letak di hadapan kita. Kita tunaikan solat supaya orang tak lalu di hadapan kita. Kita pernah nampak kan? Ada kadang-kadang orang tunaikan solat, dia letak sesuatu kat depan. Itu maksudnya mereka sedang mengamalkan hadis ini. Sutra. Baik. Cuma persoalan, jadi sutra tu memang dituntut sebenarnya. Dituntut kita letakkan sesuatu di hadapan supaya orang tidak lalu di hadapan kita. Cuma persoalannya adalah apa yang dimaksudkan dengan sutra? Apa yang boleh kita jadikan sebagai alat? Nabi letak tombak, alat untuk dijadikan sebagai sutra. Baik, ini ni atau tirai. Bentuk-bentuk tirai. Tirai yang dimaksudkan di sini adalah tanda atau sutra itu adalah tanda bahawasanya seseorang itu sedang mengerjakan solat. Jika
Jadi jika terdapat sesuatu tanda dan orang lain dapat memahaminya, sekalipun dia hanya berupa benda yang ditegakkan di hadapan seseorang yang mengerjakan solat, maka sudah memadai. Jadi dia tu adalah benda. Jadi apa kita nak letak? Zaman kita, zaman sekarang, apa yang benda kita boleh letak kat depan kita? Bag apa? Handbag kita. Wajarkah kita letak handbag kita kat depan? Letak handbag kat depan. Kemudian dia takbir Allahu Akbar. Handbag tu letak depan lebih safe ke letak sebelah lebih safe? Depan. Orang lalu-lalu kita nak orang menghalangi, orang tahu kita sedang solat, kita letak kat depan. Orang datang ambil tu lagi. Ya? Dosa mencuri. Orang yang mencuri tak kira dosa kat mana kan? Ni contohlah. Jadi agak-agak kalau kita tak letak kat depan handbag, boleh datang kekhusyukan ke tidak? Boleh khusyuk? Dengan syarat dalam handbag tu tak ada duit lah. Kalau depan kita letak kaki kita depan. Ini kita letak kat depan kita kat ujung tu. Jadi kita kena lihat kepada keadaan lah ya. Kita mungkin khusyuk pasal dalam situ tak ada $10,000. Cuba dalam situ ada $10,000 ada diamond. Ini contohlah. Jadi sebenarnya hakikatnya para jemaah, yang penting adalah kita adakan sutra tersebut supaya orang tahu kita sedang solat dan orang tidak melintasi. Sutra itu boleh berbagai bentuk. Kalau kita bawa handbag, kalau kita bawa luggage, kita letak di depan, tunaikan solat. Silakan. Kalau kita tunaikan solat memandang ke arah tembok, kita dah kata tembok tu X sebagai sutra. Kalau sebagian orang tu dia lepas solat, kalau masjid kosong, dia pergi sebelah tiang, sama ada diri dia betul-betul depan tiang atau kat sebelah tiang kat sini, kalau dia diri ke kiri atau ke kanan, orang tak akan lalu pasal ada tiang. Memadai. Sutra itu adalah tembok tadi atau tiang tadi. Ini contoh pada jemaah. Bahkan kalau kita lihat pada jemaah hari ini, kita tunaikan solat dengan bersejadah. Sebenarnya sejadah itu telah act sebagai bentuk sutra. Sebab kita ada sejadah. Orang kalau lalu tu dia tengok ada sejadah, dia tak akan jalan di hadapan kita. Pasal dia tahu tu ada sejadah. Jadi sejadah tu sebenarnya para jemaah adalah berbentuk tirai ataupun sutra. Cuma ada sebagian ulama katakan sebaiknya sutra tu dia meninggilah. Tetapi walaupun demikian, sejadah yang kita ada tu telah pun dianggap sebagai sutra. Alhamdulillah. Baik, bentuk-bentuk sutra. Dari Sabra bin Ma'bad katanya Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud, jika salah seorang di antara kamu mengerjakan solat, maka hendaklah dia memasang tirai penghalang di hadapannya walaupun dengan sebilah anak panah. Letaklah tirai walaupun sebilah anak panah. Kenapa Nabi SAW sebutkan pasal anak panah? Kenapa tak sebutkan pasal beg? Kenapa tak sebutkan pasal lain? Kerana konteks pada ketika itu Rasulullah SAW sedang berbicara dengan para sahabat yang secara umum berjihad dan sebagainya, dan mereka memang ada anak panah, mereka ada pedang dan sebagainya. Jadi letakkan sesuatu walaupun satu anak panah, letak, tunaikan solat. Jadi itu konteks dia. Bukan suruh kita beli anak panah pula sekarang. Saya nak ikut sunnah lah Ustaz. Hadis Nabi suruh letak anak panah. Ini contoh pada. Jadi ini maksudnya yang saya katakan tadi, memahami hadis penting untuk kita memahami konteks dan sebagainya. Hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Abu Al-Qasim iaitu Nabi SAW pernah bersabda. Baik. Wa idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhi syai'a. Apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan solat, hendaklah dia meletakkan sesuatu di hadapannya. Jika tidak menemukannya, hendaklah meletakkan sebuah tongkat. Jika tidak ada tongkat, hendaklah membuat garisan.
sehingga dia tidak terganggu oleh sesuatu apapun yang melintasi di hadapannya. Baik. Jadi kalau hendaklah dia letakkan sesuatu, tak kira lah bagnya ke apa ke, kalau tak ada sesuatu letak tongkat. Tak ada tongkat, letak garisan. Garisan itu, jadi kita tahu ada garisan, jadi setidak-tidak orang tahu ni ruang untuk kita dirikan solat. Dan garisan itu, seperti yang saya katakan, hari ini kita telah pun ada sejadah, dan sejadah kita memadai, dikira sebagai sutra tersebut. Kalau kita tunaikan solat, kan ada line, saf depan, kita agak tunaikan solat, dengan line tersebut, ini adalah sebagai sutra insyaAllah. Diriwayatkan bahawasanya Nabi SAW pernah mengerjakan solat menghadap ke arah tiang yang terdapat di dalam masjid, menghadap sebatang pokok, menghadap di tempat tidur, sedangkan Aisyah berbaring di atasnya, menghadap kenderaannya, malah baginda menghadap ke arah palang kenderaannya. Jadi pernah begitu. Jadi kalau bahkan kalau kita tunaikan solat, ni contohlah mereka yang berkenderaan dan agak-agak di mana saya pernah lakukan lah ya, kita dapat tempat multi-story kapak ataupun tempat mall, kemudian dah tiba waktu solat. Jadi apabila kita boleh buat, katakan kita nak solat sebelah kenderaan kita, buka pintunya, kita tunaikan solat. Jadi pintu tu X sebagai tirai, jadi orang tak lalu lalang. Ini contohlah. Jadi apa juga perkara kita boleh melakukannya dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan sebelum ini, bukan tempat lalu lalang orang dan sebagainya, akan tetapi tirai yang perbincangan kita adalah apa juga bentuk, sama ada tiang, tembok, pohon, beg, sejadah atau apa juga, itu adalah tirai yang boleh diguna pakai insyaAllah. Dari Talha katanya, ketika kami sedang mengerjakan solat, tiba-tiba banyak sekali binatang yang lewat di hadapan kami. Kemudian peristiwa itu diceritakan kepada Nabi SAW dan baginda bersabda yang bermaksud, cukuplah palang kenderaan yang diletakkan di hadapan orang yang sedang mengerjakan solat sebagai penghalang. Kemudian apabila ada orang yang melintasi di hadapannya, maka dia tidak akan mengganggu ataupun terganggu. Jadi masalah di sini adalah kalau kita dah letakkan tirai tadi ataupun sutra tersebut, maka orang yang nak lalu jangan lalu di hadapan orang yang sedang solat. Jadi Ustaz, sejauh mana kita boleh lalu? Apabila ada tirai, apa jua tempat yang dia nak lalu selepas tirai tersebut, sutra tersebut, sebenarnya diperbolehkan untuk kita melaluinya. Nescaya, kalau ada orang yang sedang solat, dia pakai sejadah lah, solat atas sejadah, kita jangan jalan sampai lalu atas sejadah. Tetapi agak-agak kalau kita dah lalu di luar sejadahnya, sebenarnya dah memadai, dah diperbolehkan. Cuma orang kita mungkin kadang-kadang tak biasa, dia kata, tak hormat sikit orang tengah solat pasal jalan depan. Kita jalan depan dia pasal kita tahu ni tirainya, sutranya sejadah. Kita jalan di luar sejadah, dah memadai. Kalau awak tahu awak agak tak suka orang lalu walaupun di luar sutra, awak nak double sutra katakan, maka awak ke depan sedikit, cari tembok, orang tak akan lalu dengan apa kalau ada tembok atau tiang. Ini contoh pada contoh. Baik, tirai imam sudah dianggap mewakili tirai bagi makmum. Seperti yang saya katakan tadi, kalau dia solat berjemaah, kalau dia imam tu adalah tirai makmum. Makmum ramai-ramai, imam macam tiang kat depan, tapi itu imam. Maka orang tak akan lalu di antara imam dengan saf pertama. Begitu juga saf pertama tirai bagi saf yang kedua dan seterusnya. Tirai imam juga boleh dianggap sebagai tirai makmum. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari datuknya, beliau mengatakan, kami turun bersama Rasulullah SAW dari daratan tinggi Al-Zakhir,
yakni sebuah tempat berdekatan dengan kota Mekah. Ya. Al-Zakhir, itu sebuah tempat di kawasan kota Mekah. Kemudian tibalah waktu solat. Beliau pun mengerjakan solat sambil menghadap ke arah sebuah dinding sebagai tabir ni, sebagai tiang, tirai. Sedangkan kami bermakmum di belakangnya. Tiba-tiba seekor kambing datang ke arah hadapannya. Baginda terus berusaha menghalang haiwan tersebut supaya tidak melintas di hadapannya, sehingga kan perutnya hampir menempel ke dinding. Dan akhirnya anak kambing itu berjalan di sebelah belakang dinding. Jadi ini diceritakanlah. Maksudnya mereka itu jadikan tirai dinding ataupun tembok itu dijadikan sebagai tirai, diperbolehkan. Dari Ibnu Abbas katanya, aku datang dengan mengenderai seekor keldai. Jadi Ibnu Abbas datang naik seekor keldai. Ketika itu aku sudah hampir mencapai usia baligh. Aku melihat Nabi SAW sedang mengerjakan solat bersama orang ramai di Mina. Aku pun melintas di hadapan sebahagian saf. Aku membiarkan keldai mencari makanan dan aku terus masuk ke dalam saf. Ternyata perbuatanku itu tidak ditegak oleh sesiapa jua pun. Jadi maksudnya beliau datang masuk saf, tidak menjejas tirai dan sebagainya. Hadis ini menerangkan bahawasanya dibolehkan berjalan di hadapan makmum yang sedang mengerjakan solat. Sebab tirai hanya disyariatkan kepada imam ataupun seorang yang mengerjakan solat secara bersendirian. Jadi hadis ini menunjukkan beliau dalam datang dan beliau memasuki saf, in between saf, masuk. Tetapi para jemaah membiarkannya. Apabila seseorang itu berada di tengah-tengah saf, adakah dia diperbolehkan berjalan di hadapan makmum-makmum yang lain? Itu perbincangan yang lain. Sebagian ulama mengatakan tirai itu adalah untuk imam. Yang lain, imamnya tirai dan memadai. Ada yang mengatakan tirai, seperti yang saya sebutkan tadi, saf pertama ada tirai bagi saf kedua ada tirai bagi saf ketiga. Kalau kita katakan perlu keluar daripada jemaah, sebaiknya kita jangan melintasi jemaah horizontally. Ya. Kalau kita perlu, kita masuk keluar slowly. Asalkan jangan sampai menjejas jemaah yang lain. Kalau diperlukan untuk kita keluar, maka keluarlah memadai. Jangan jalan tanpa indah, jalan begitu saja. Mungkin kita jalan, berilah ruang, kemudian jalan di hujung-hujungnya. Contohlah ya. Sebab ada di antara kita mungkin sedang mendirikan solat, supaya tidak menjejas kekhusyukan mereka-mereka yang sedang mendirikan solat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Disunatkan mendekatkan diri ke arah tirai. Al-Baghawi berkata, para ulama berpendapat bahawasanya seseorang disunatkan mendekatkan dirinya ke arah tabir sehingga jarak tersisa antara dirinya dengan tabir hanya sekadar cukup sujud. Jadi maksudnya tirai itu berapa jauh kita nak letak tirai? Agak-agak tempat kita sujudlah. Macam sejadah. Betul tak? Jangan kita letak, kita solat sini tirai, atau tembok tu tirai apa? Itu dah jauh sangat, orang akan lalu, berarti awak tak bertirai. Jadi bertirai itu agak-agak kita nak berhadapan dengan tiang atau tembok, agak-agak cukup untuk kita sujud. Demikian pula jarak di antara saf pertama dengan saf berikutnya. Dalam hadis sebelum ini disebutkan, hendaklah dia mendekatkan diri ke atas dengan tirainya tadi. Dari Bilal beliau mengatakan Nabi SAW pernah mengerjakan solat dan jarak di antara tempat baginda berdiri dengan dinding hanya kira-kira 3 hasta. Ya, agak-agak cukup untuk baginda sujud. Dan dari Sahal bin Sa'ad katanya, jarak di antara tempat Nabi SAW mengerjakan solat dengan tirainya diperkirakan selebar tempat jalannya kambing. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah. Maka secara umum di sini penting untuk kita memahami, kalau kita tunaikan solat di kawasan lapang, kena adakan tirai. Nak letak beg kita ke, nak letak kerusi ke, pastikan. Terutama sekali kalau kita tunaikan solat di public place. Namun
kalau baik itu secara umum lah, tetapi kalau kita tunaikan solat di masjid, tak perlulah setiap orang tu nak kena ada tirai. Kalau satu orang letak beg kat depan, satu letak luggage-nya kat depan, satu, jadi masjid akan semak. Kerana secara umum masjid itu kita tahu ada tempat sejadahnya, ada line-line-nya, maka kita nak tunaikan solat, pastikan kita, orang yang nak berjalan itu, pastikan supaya jangan melintasi orang yang sedang solat. Kalau masjid itu lapang, kebetulan supaya tidak orang mungkin khayal mungkin lalu di hadapan kita cari tiang, kita solat di balik tiang dan sebagainya, memadai. Kalau kita solat di tanah lapang ataupun di tempat-tempat awam seperti yang saya katakan, kena adakan tirai dengan apa juga bentuk, cuma kita kena berhati-hati dan sensitif. Berhati-hati itu kita kena tengoklah tirai yang kita letak. Sebab kadang-kadang saya pernah lihat sebagian gambar di sosial media dan sebagainya, kita tunaikan solat, kita letak kerusi. Okeylah, alhamdulillah. Jadi kita kerusi itu sebagai tiang, sebagai tirai, sutra kita. Ada yang memandangkan tak ada tempat, dia ambil kabinet tunaikan solat ataupun di tepi meja, atau ada yang corner sekali kat depan itu tong sampah. Jadi benda-benda begini kadang-kadang boleh memberi mesej yang salah ataupun boleh dipermainkan. Kita cuba imagine, ada orang solat, tak ada tirai, kita ambil basket ni. Basket ni letak kat depan, dia pun solat. Dia rukuk, dia sujud. Dia ibarat macam sujud berhadapan dengan basket. Orang ambil gambar, non-Muslim lain. Tengok orang Islam sembahyang dia sembah tong sampah. Ini contoh. Jadi maksudnya benda tirai yang kita nak letak tu biarlah sesuatu yang bukan sesuatu yang menjijikkan, bukan sesuatu yang boleh mendatangkan fitnah pula. Jangan katakan, contohlah ya, dia sedang bawa frame, bawa frame. Ni gambar arwah datuk dia contoh. Kemudian dia nak tunaikan solat, frame letak depan. Kemudian dia solat, dia rukuk, dia sujud seolah-olah boleh disalahertikan, seolah-olah dia sujud kepada orang tersebut. Ini yang kita kena elakkan. Dalam kita meletakkan tirai pun kita kena berhati-hati supaya tidak mendatangkan fitnah dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baiklah para jemaah, memandangkan masa sampai di sini saja perbincangan kita. Kita sambung di muka surat berikutnya, soalan atau tajuk berikutnya. Diharapkan melintas di antara tempat berdiri seseorang yang sedang mengerjakan solat dengan tirai. Kita dah letak tirai, maka haram hukumnya orang melintas. Jadi haram hukumnya orang melintas ni, kalau ada orang nak melintas juga, macam mana? Dengan hadis supaya pukul orang tu, betul ke? Nanti kita akan bincangkan pada pertemuan akan datang bagaimana keadaan apabila kita dah letak tirai, ada orang tetap jalan di hadapan kita. Wallahu a'lam. Baiklah, sebelum saya menutup majlis, seperti biasa, saya beri peluang kalau di antara kita ada soalan atau perkara ingin kita bincangkan, boleh kita bincangkan bersama. Silakan. Terima kasih. Kita tinggal dalam standar jemaah. Okey. Tepat, perfect lah para main. Kalau kita dah kenal, kita macam kata bukan solat, kita terbakar itu kan. Kita nak keluar, kalau kita lalu, setiap minta solatnya. Betul. Apa kita nak buat? Kalau kita tengah tahu, betul. Kita ni, tengah ada ketika kita duduk kerja, apa harus kita buat? Okay, baik. Jadi kalau kebetulan kita berada di tengah-tengah saf, okay, kita berada di tengah-tengah saf, kita terbatal wuduk. Toleh kanan ada 10 orang, toleh kiri ada 10 jemaah atau 20 jemaah. Ini macam mana nak keluar? Okay. Kita dah batal wuduk, kita nak memperbarui wuduk untuk join balik. Maka dalam hal itu, kita berada dalam keadaan keperluan untuk keluar. Ada sebab. Sama ada kita terbatal wuduk atau kita nak buang air besar. Kalau kita tak keluar, boleh mengotori masjid. Maka keluarnya kita boleh pergi ke kanan atau ke kiri. Kita agak-agak mana yang lebih dekat. Jadi kita ke kanan, seperti kalau tanpa sebab, janganlah kita melintasi orang yang sedang tunaikan solat. Tetapi di sini ada sebab dan maslahat, ada keperluan, diperbolehkan untuk kita lalu.
Cuma kita lalu tu kita jangan jalan macam gangster lah, jalan sebelah tu macam kita berilah due respect kepada mereka sedang solat tu. Kalau dapat ini saf depan, ini saf kita ni. Okey, ni saf depan, ni saf kita. Kita bangun, kita sebaiknya jalan lebih rapat kepada saf depan. Jadi setidaknya tidak mengganggu. Namun ada juga sebahagian pendapat yang mengatakan diperbolehkan langsung, tak ada masalah berdasarkan hadis tadi di mana Ibn Abbas datang solat, tinggalkan dia punya kedai dia, terus dia masuk saf, maka diperbolehkan. Cuma kita kena faham masyarakat kita dan memandangkan mereka sedang solat supaya tidak mahu menjejas kekhusyukan mereka, kita keluar, kita rapat dengan saf ke depan. Jadi keadaan sedemikian. So kan kalau tidak, saya rasa confirm. Jadi kalau kita berasakan kita berada, kita sedang ada masalah, kita nak keluar, kita boleh keluar. Persoalan, macam mana kalau ada orang tahan tangan? Ini perbincangan kita minggu depan ni. Kalau kita sedang solat, orang nak lalu, kita nak hadang ke tak hadang? Itu pertama. Kita akan hadang. Jadi kalau kita hadang, orang tu boleh lalu luar sutra kita, tak ada masalah. Kita hadang, orang tu pasal lalu depan kita. Kita hadang, dia kena jalan di luar sutra kita, luar tirai kita. Okey. Tapi kalau kita hadang, tak ada tirai lagi, tak ada tempat lagi untuk dia keluar. Macam mana dia nak hadang? Macam mana dia nak keluar? Awak hadang. Habis saya macam mana saya nak keluar? Saya nak buang air pesan sekarang. Saya nak diri juga. Jadi sekarang kita toleh tangan dia up lagi sekali kali. Itu perbincangan minggu depan insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Sampai di sini saja pertemuan kita. Kita lihat teman-teman kita yang di rumah atau di online ada soalan ke tidak ya. Puan Safura, waalaikumsalam. Puan Som Suraid, waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah sebentar ya. Seperti beg boleh, baru baca ya Puan Wan Aziza, beg bolehlah, cuma pastikan beg tu jangan terletak kat depan, jangan hilang pula nanti ya. Saya pernah solat tarawih, letak beg depan, last solat beg pun hilang. Itulah dia pun saya kata, dia letak solat di depan, khusyuk sangat solat, rukuk, sujud, apatah lagi tengah sujud. Orang kalau ambil beg dia, jadi jangan letak barang yang berharga, itu menjejas kekhusyukan kita. Boleh menjejas kekhusyukan kita. Habis Ustaz, dalam beg saya ada $10,000 ni. Jadi solat macam mana? Solat letak seling dalam beg. Beg gantung, tak mengapa, diperbolehkan. Nanti lepas topik ini kita akan bincangkan perkara-perkara yang diperbolehkan untuk dilakukan ketika solat, insya-Allah. Kat Mekah kebanyakan mereka langkah saja, mungkin tak faham. Bukan tak faham satu hal, tetapi kadang-kadang kita kena faham mereka tak ada jalan keluar. Mekah tu pusing. Jadi kalau dia nak keluar kerana ada masalah, kalau dia tak keluar, kalau dia nak buang air bagaimana? Itu satu. Kedua, kalau dia berwuduk, dia nak berwuduk, dia batal. Kalau dia tak keluar, dia diri kat depan awak. Pasal dia Mekah pun pusing. Jadi kita kena memahamilah kadang-kadang memang ada masalah dan keperluan. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.